Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita berada pada 18 Ramadan, ya. Kita ingin melihat kepada ayat 18 daripada surah Al-Mulk sebagai panduan untuk tajuk kita pada hari ini, jangan jadi ayah penipu, ya, satu tajuk yang perlu kita lihat sama-sama. Dan mungkin bagi setengah ayah merasakan bahawa saya tidak pernah menipu, ataupun saya mungkin ingin mengetahui apakah gejala penipu yang ada, adakah saya sebahagian daripadanya. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh panel kita, iaitu yang pertama Al-Fadhil Ustaz Dr. Syauqi Osman. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan qari kita, iaitu Ustaz Muhammad Syafizwan bin Muhammad Suhaini. Ya, selamat datang Ustaz. Dan jazakallah khair, ya, kita bersama. Dan Ustaz Muhammad Syafizwan adalah individu yang amat istimewa pada hari ini, kerana pada hari ini tuan-tuan kita akan mendengar bacaan yang mantap, yang merdu. Dan Ustaz Muhammad Syafizwan, ya, menggunakan Quran Braille, ya, untuk kita sama-sama menyimak daripada ayat surah Al-Mulk ayat 17 hingga 19 yang kita akan dengarkan selepas kita melihat, menonton kepada paparan video di atas layar tuan-tuan. Bagaimana dia mendidik kami adalah satu didikan yang saya rasa agak tegas, walaupun kami adik-beradik ramai, tapi alhamdulillah kami dapat dididik dengan orang kata secara nak formal tu tak adalah, tapi didikan yang orang kata berlandaskan agama Islam. Dan alhamdulillah dengan didikan itulah daripada adik-beradik saya tu kebanyakannya semua alhamdulillah berjaya. Dan alhamdulillah dalam kalangan adik-beradik 12 orang, 13 orang tu saya orang kata termasuk dalam bidang agama. Antaranya ketegasan beliau dalam mendidik anak-anaknya untuk solat dan juga Al-Quran. Ayah saya ni dia seorang yang dia cikgu, tegas. Kalau di sekolah orang akan tahu macam mana ketegasan dia di sekolah. Perlunya ada pembimbing dalam kita mendidik anak-anak di waktu yang mencabar seperti ini. Mendidik anak-anak di waktu yang mencabar seperti ini berpandukan dalam, kalau silap saya lah, surah At-Tahrim. Allah Taala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga ahli keluarga kamu dan diri kamu daripada api neraka. Maksudnya kat sini dalam keadaan sekarang ni pemantauan terutama pada ibu dan ayah perlu dalam keadaan zaman mencabar ni.
peranan ibu bapa kena pastikan bahawa cara didikan kita tu semuanya bermula daripada rumah. Macam mana nak tahu didikan tu daripada rumah? Ikut sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi mendidik anak-anak, bagaimana Nabi mendidik cucu-cucu kan. Sehinggakan sahabat pun rasa macam Nabi ni melayan anak-anak ni macam satu yang pelik, cucu-cucu dia kan, tapi yang pelik. Tapi Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Kita didikkan anak kita dengan sifat ataupun dengan cara sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi mendidik? Nabi kata ajari anak tentang solat seumur 7 tahun. Macam itu juga saya terapkan kepada anak saya. Kita bukan nak pentingkan kualiti dia, cuma kita nak didik supaya dia lama-lama dia terbiasa. Harapan saya kita menghadapi situasi di saat ini adalah situasi yang agak mencabar. Rata-rata memang mencabar dalam kita nak mendidik anak-anak, dan anak-anak pun terdedah dengan orang kata berhadapan dengan cabaran yang besar dan berat. Jadi kita sebagai ayah perlulah mempersiapkan diri kita. Antaranya ayah ni kena mainkan peranan dalam kita nak menitik beratkan anak-anak tentang amal ibadah. Sejak dari awal kena tetapkan, kena titik beratkan tentang solat. Bagaimana anak menjaga solat, insya-Allah dia akan jaga ibadah-ibadah yang lain. Melihat bagaimana kesan daripada seorang ayah memberi kesan kepada anaknya, kepada Ustaz Murad bin Ahmad, dan daripada Ustaz Murad bin Ahmad yang mendidik kepada anaknya, dan ini adalah satu perkara yang ingin kita belajar melihat bersama, bagaimana hakikat dalam kehidupan mendidik anak ini adalah satu cabaran yang tersendiri yang kita ingin lihat daripada surah Al-Mulk ayat 17 hingga 19. Untuk kita dengarkan bacaan kali ini dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafizwan. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 17 hingga 19 yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafizwan pada hari ini dengan Quran Braille pada hari ini. Apakah maksudnya? Atau kamu sudah berasa tenang bahawa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan angin ribut yang berbatu kepadamu, namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana peringatanku. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah pun mendustakan para rasul dan telah dibinasakan. Betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan menguncupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain oleh yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Inilah yang kita ingin bincangkan pada hari ini, terutama pada ayat yang ke-18 ini bercakap tentang walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Untuk kita sama-sama, Al-Fadhil Ustaz Dr. Syauqi memaknai, memahami apakah maksud kadzdzaba. Yang biasanya ustaznya bila bercakap tentang kadzdzaba ni dusta, berbohong. Dusta apa yang dimaksudkan? Adakah tipu biasa ke ataupun tipu macam mana yang dimaksudkan dalam ayat ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan kepada qari kita. Alhamdulillah, syukur kita dengan qari kita membaca ayat suci Al-Quran daripada Braille. Ya. Kita yang Allah Ta'ala bagi kemampuan untuk melihat ayat Quran, untuk membaca, kadang-kadang kita tidak mengambil kesempatan untuk membaca. Mudah-mudahan insya-Allah ia menjadi satu motivasi, semangat kepada kita insya-Allah. Balik kepada perbincangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Kadzdzaba itu. Ya. Kadzdzaba, mendustakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan telah mendustakan sebelum daripada kamu ya Muhammad golongan-golongan yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perkataan kadzdzaba itu memang maksud dia bohong, dusta. Bila sebut kadzdzaba atas wazan fa'ala. Fa'ala ni maknanya perbuatan li ta'addi, makna mendustakan. Dalam ayat itu merujuk kepada perbincangan golongan-golongan yang terdahulu yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan para rasul yang diutuskan kepada mereka. Dan ini satu bentuk yang Allah nak bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun golongan musyrikin mendustakan Nabi, tetapi sebenarnya umat-umat dulu juga ada yang mendustakan para anbiya yang diutuskan kepada mereka. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh Nabi ni dia tak nak tengok seorang pun tak beriman pada Allah. Semua ikut flow ataupun ikut peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi golongan musyrikin ada yang tak terima. Ceritalah pasal apa pun, cerita tentang kebaikan, cerita tentang wahyu Allah, cerita tentang kewajipan untuk kita mentaati Allah. Atas dunia ni buat benda baik je, benda soleh. Jangan buat benda tak baik. Itu dia punya point dia. Tetapi terdapat golongan yang tetap mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana umat-umat dulu pun seumpama itu. Kita lihat kepada umat Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Kita lihat kepada kaum Thamud yang diutuskan kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam. Golongan Thamud juga dimusnahkan oleh Allah kerana keingkaran mereka. Begitu juga kita lihat kaum Ad. Kaum Ad yang Allah utuskan kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Juga kaum Ad di Al-Ahqaf, mereka itu mendustakan Nabi Hud yang diutuskan kepada mereka. Begitu juga Fir'aun yang sangat hebat sehingga mengaku diri dia sebagai Tuhan. Allah Ta'ala hantar Nabi Musa, Nabi Harun untuk mengajak kepada Islam. Tetapi Fir'aun dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla sebab dia tetap mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap mendustakan apa yang disampaikan oleh para rasul kepada
kepadanya, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihissalam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di situ kita melihat bagaimana pendustaan yang paling besar, yang pertama pendustaan dalam bab agama, dalam bab akidah. Akidah. Ini satu perkara yang sangat-sangat besar. Apabila seseorang itu tidak beriman pada Allah, maknanya dia mendustakan agama. Sebab tu hari ini kadang-kadang kita lihat musibah yang banyak menimpa kita dengan COVID, dengan corona yang belum lagi berakhir. COVID-19 tu kita rasa musibah besar dah. Sebenarnya musibah yang paling besar, lebih daripada musibah corona itu adalah musibah agama. Bila orang tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu yang mana salih, yang mana talih. Beza salih dengan talih. Huruf yang membezakan, Huruf makna beza. juga beza. Salih dengan talih. Dia tak boleh beza mana jalan ke syurga, mana jalan ke neraka. Maka dengan sebab itu, pendustaan perkara ini merupakan satu perkara yang perlu kita rawati supaya kita dapat kembali ke pakal jalan, iaitu kita berpegang kepada kebenaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibawa kepada kita oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Muhammad Syauqi menjelaskan tentang istilah kadzdzaba sebentar tadi itu, memberi fokus kepada bab akidah. Dan kebanyakan banyak dalam Al-Quran Ustaz bercakap tentang mendustakan ini banyak pada bahagian akidah. Apa kaitannya dengan kehidupan berkeluarga bagi seorang ayah lah ya. Pasal mungkin ada yang ayah yang beragama Islam, dia baca Al-Quran ni, dia kata ini bukan orang Islam, aku dah Islam lah kan. Lepas tu dia kata ini tak ada kaitan dengan aku ni kan, tak ada kaitan dengan saya pasal saya dah Islam, saya dah hantar anak saya sekolah agama, jadi saya memang dah membenarkan Allah, tak ada apa lagi lah yang saya kena baiki lagi. Tapi adakah itu cara kefahaman yang betul ataupun apa sebenarnya kaitan ayat ini sebagai seorang ayah yang ingin membina ataupun tidak mahu menjadi pendusta lah seperti mana dalam ayat ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Dia kaedah dalam kita memahami ayat suci Al-Quran ini, ada satu kaedah disebut sebagai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran yang kita patut ambil daripada ayat Quran adalah dengan lafaz yang umum, bukan dengan sebab yang khusus. Kadang-kadang ayat turun tentang Yahudi. Betul? Tapi bukan makna Yahudi je. Ya. Ia juga refleks kepada kita sebab Quran itu, kalau kita lihat, Allah sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ni alhamdulillah bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Quran. Quran itu berperan untuk apa? Hudan linnas, memberi hidayah kepada manusia, kepada kita semua, dan menjelaskan keterangan-keterangan hidayah tersebut, wal furqan, yang membezakan antara hak dan batil. Jadi di situ kadang-kala bila mana Allah Taala menceritakan tentang umat-umat terdahulu, bukan sekadar nak cerita sebagai satu sejarah. Tidak. Tetapi nak cerita supaya kita ambil pengajaran. Kita ambil pengiktibaran. Supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang seumpama itu. Yang tak ambil cakna langsung kehidupan beribadah kita kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat dalam konteks kita sebagai ayah ni kan, majlis ayah ni, kita nak bincang bab ayah ni. Jadi dalam konteks kita sebagai ayah, dalam kehidupan kita, macam mana kita nak bawa keluarga kita supaya mereka itu kenal agama, supaya mereka itu kenal Islam, supaya mereka itu kenal siapa diri mereka, apa tanggungjawab mereka. Itu satu benda yang sangat-sangat penting. Kita takut bila mana kita tak jaga elok-elok, akhirnya sampai satu tahap anak-anak ni membesar dalam keadaan dia tak kenal agama. Akhirnya dia mendustakan agama. Memang ada pun yang saya jumpa, ada seorang ibu ni, dia mengadu pada saya, dia kata, dia menyesal lah, dia menyesal. Masa dulu, masa anak-anak dia kecil, ibu ayah sama-sama duk sibuk kerja. Sibuk kerja, bukan salah nak cari rezeki, tetapi kerja ni orang kata workaholic lah, sampai tidak ambil berat langsung, mengabaikan tanggungjawab terhadap anak. Hantar sekolah, selesai. Dia lepas pada cikgu, cakap pada mana lah cikgu nak buat apa kan. Dia tak pernah cek langsung bagaimana anak dia, tak pernah tengok langsung. Yang penting dia bukan memelihara anak, bukan dia menjaga anak, tapi dia menternak anak dia. Tu bahasa kasar sikit. Menternak anak ni maknanya bagi makan. Dia bagi makan. Tetapi didikan tu tak ada. Dia lepas ke sekolah habis. Sampai satu peringkat, dia menangis-nangis bagi tahu. Sebab apa? Sebab anak dia macam dah tak ada agama.
Dia pergi luar negara, anak dia dah besar dah. Kemudian bercinta dengan seseorang. Kemudian dah nak convert. Dia tak nak jadi Islam lagi lah. Tak nak Islam. Dia kata Islam tak ada apa, dia kata. Sama aja dia tengok orang Islam, sama aja dengan orang lain. Allahu Akbar. Menyesal yang si bapa ni, si ayah ni, si ibu bapa kedua-duanya menyesal. Mengalir air mata. Mohon ampun pada Allah Ta'ala kesilapan mereka. Maka dengan sebab itu kita ambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Supaya dalam kehidupan ini menjadi tanggungjawab kita, terutama ayah. Macam yang Ustaz, apa tadi? Ustaz Muradnya. Ya, Ustaz Murad daripada Ustaz Murad tadi Imam kan? Besar Daripada Masjid Imam Cina. Besar Masjid Cina. Alhamdulillah dia bagi tahu didik dengan bapa dia, dan bagaimana ayat yang dibaca Ustaz Murad tadi, iaitu ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Maka ini menjadi satu tanggungjawab, terutama kepada ayah-ayah sekalian. Kepada kita lah sebagai ayah ini tanggungjawab kita untuk kita bawa generasi yang kita lahirkan itu sebagai generasi yang saleh, yang akhirnya ia juga akan memberi kebaikan pada kita. Bila mana kita meninggal dunia, kita akan peroleh doa-doa mereka berpanjangan kepada kita. Hasil didikan kita kepada mereka supaya mereka tidak mendustakan agama, tidak mendustakan perkara-perkara baik. Sebaliknya, mereka berpegang kepada kebenaran yang dibawa oleh Islam kepada kita. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syauqi, dan dalam kesempatan ini pasal menarik kita bila tadi Ustaz ni tengok Ustaz Syafizwan membaca dengan braille. Mungkin saya nak tanyalah pada Ustaz Syafizwan juga pengalaman bagaimana ayah mendidik Ustaz Syafizwan, ya. Pasal Ustaz Syafizwan mungkin boleh kongsi sikit kisah sejak bila baca Quran, macam mana pengalaman awal baca Quran ini, pasal ia satu pengalaman yang saya sendirilah nak tahu kan betapa semangatnya bagi penjaga untuk memastikan kenal agama. Pasal setengah ayah dia kata dah tak nampak kan, tidak ada penglihatan, rasanya tak apalah, mana yang ada je lah kan, moga-moga nanti Allah ampunkan masuk syurga. Tapi dengan Ustaz Syafizwan boleh baca, malah bacaannya subhanallah, ya, saya pun tak boleh baca tahap begitu. Jadi boleh Ustaz Syafizwan kongsikan sedikitlah pengalaman bagaimana ayah ibu mendidik Ustaz Syafizwan sampai ke tahap ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Syauqi. Mulanya sebenarnya daripada saya sekolah lah, sebab saya kecil ayah saya lost. Dia bila tahu saya lahir dalam keadaan tak nampak itu, dia lost lah senang cerita. Dia tak tahu macam mana nak buat bila doktor sahkan itu. Dalam fikiran dia macam mana aku nak mengajar, semualah ayah saya cerita. Betul. Dan akhirnya saya dengar kaset. Short ceritanya dengar kaset, dia banyak dia mendengar saja ketika kecil itu. Dan 4 tahun ayah saya banyak dia ajar saya Iqra pun, dia baca saya ikut, dia baca saya ikut sampai umur 7 tahun. Kemudian sekolah di Johor. Bila sekolah di Johor, Ayah mengajar, ya? Ayah mengajar. Ayah ustaz ke? Tak ada. Oh, ayah biasa, ya. Tak. Okey. Saya 7 tahun tu saya masuk sekolah di Johor Bahru, Princess Elizabeth Johor Bahru. Time itulah baru saya kenalnya apa itu Jawi dalam Braille, Arab dalam Braille. Ketika itulah banyak dukanya sebab Braille ni ialah kita nak menghafal simbol. Kita nak menghafal simbol dia satu-satu. So kadang-kadang pun kita bila tersilap mengajar, biasalah pahit getih dalam belajar tu, cikgu marah apa semua. Tapi alhamdulillah, kerana kesungguhan ayah saya menghantar saya jauh-jauh sampai ke Johor. Tapi alhamdulillah lah. Ayah di mana? Ayah saya di Selangor. Di Selangor. Oh, hantar sampai ke Johor, ya, untuk belajar Quran. Subhanallah, ya. Dan daripada umur 7 tahun itu berkenalan dengan Braille, dan kemudian yang Ustaz belajar Taranum ni macam mana pula ceritanya? Saya belajar Taranum itu dalam masa itu jugalah. Sebab 2008 saya dalam bagi kebangsaan. Lepas tu dan makin naik lah. Okey. Jadi yang menghantar Ustaz pergi belajar Taranum ni siapa? Belajar Taranum ini mulanya saya memang tak ada guru peribadi. Dan akhirnya setelah cari alhamdulillah lah, ayah saya lah yang tengku lumuh untuk cari. Ayah juga, ya. Subhanallah. Ayah Ustaz Syafizwan adalah sebagai satu contoh bagaimana Ustaznya berkaitan bila apa Ustaz cakap tadi tentang ayah bersungguh mengajar agama. Biasanya orang cakap kalau mengajar agama ni ustaz kan, mengajar sendiri, tapi ayah Ustaz Syafizwan sebagai satu bukti yang kita doakan kepada ayah-ayah yang menonton pada hari ini,
ya, terinspirasi agar kita ini membenarkan agama, ya, dengan kita memperkenalkan Islam, memperkenalkan tanggungjawab ini sebagai satu daripada cara kita mengisi masa kita selain daripada bekerja, sebagaimana Ustaz nyatakan tadilah, ya, maksudnya jangan sibuk sangat sampai kita tertinggal pada membenarkan agama, bukan mendustakan pada bab agama. Jadi kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini untuk kita melihat macam mana adakah mendustakan agama ini ada kaitan juga dengan psikologi anak. Apa perkara yang perlu diberi perhatian, jangan sampai didustakan hak, dan juga kadang-kadang mungkin ada ayah yang kata dia berjanji sesuatu tapi dia kata besok-besok tapi tak muncul-muncul. Kita bincang selepas kita berehat kembali dalam Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب Majlis Ayah pada hari ini, ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga, pada tajuk kita jangan jadi ayah penipu, ya, untuk kita memastikan bahawa dalam hidup kita ini kita benar-benar jujur, dan satu perkara kejujuran yang ditekankan dalam ayat yang ke-18 yang dibincangkan tadi adalah kejujuran dalam beragama, membenarkan, menitik beratkan agama dalam kehidupan. Kita ingin melihat lebih lanjut lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 42 hingga 44 untuk kita dapat dengar, kita dipimpin oleh Ustaz Syafizwan pada surah Al-Baqarah ayat 42 hingga 44 ini memberi penekanan kepada bagaimana bagi ayah, bagi ibu menyeru kepada kebaikan ataupun kebajikan. Mari sama-sama kita dengar bersama Ustaz Syafizwan. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون
الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada surah Al-Baqarah ayat 42 hingga 44. Itu adalah hafazan, ya, bukannya bacaan daripada Ustaz Syafizwan sebentar tadi, ya. Dan apakah maksudnya? Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama orang yang rukuk. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Ini sebagai satu peringatan, ya, di ayat 44 itu kepada ibu ayah, ya, kepada ayah-ayah yang ada, iaitu patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan? Ustaz, ya, Ustaz Dr. Syauqi, ada ayah yang kadang-kadang dia suruh anak dia pergi semayang, dia pergi duduk depan TV, kan? Ataupun dia mungkin dia hantar anaknya sekolah agama, tapi mungkin dia ada niat untuk kebaikan, kan? Tapi dia sendiri pun mungkin tak berapa ni. Apa komen Ustaz, terutama mengambil pelajaran daripada ayat 44 sebentar tadi? Silakan. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama, kita rasa seronok Ustaz Syafizwan, Oh ya, Ustaz. yang boleh membaca daripada Braille dan juga boleh menghafal. Alhamdulillah. Dan di situ juga daripada cerita Ustaz Syafizwan tadi tentang bagaimana ayahnya berperanan. Di sini para ayah sekalian, kita tengok kan bagaimana ayah itu berperanan sebenarnya. Tidak melihat sebagai satu kekurangan yang ada pada Syafizwan contohnya. Tak lihat sebagai satu kekurangan, tapi lihat ada satu kelebihan. Maka diajar Iqra. Daripada kecil lagi diajar Iqra untuk mendalami ayat suci Al-Quran dan seumpamanya. Jadi balik kepada perbincangan tadi. Iaitu atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh atamuruna an-nas, kamu suruh orang buat baik sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri? Ayat ini walaupun kalau kita lihat sebab nuzulnya dia merujuk kepada golongan Yahudi. Yang mereka itu menyembunyikan kebenaran. Mereka suruh orang buat baik tapi mereka itu sendiri tak buat baik, kan? Namun begitu macam yang kita sebut bahawa walaupun ayat ini berkaitan dengan golongan Yahudi yang Allah Ta'ala murkai kepada mereka, jadi kita kena ambil pengajaran yang besar. Kita kalau tak nak dimurkai oleh Allah Ta'ala, jangan tiru perangai Yahudi. Orang Yahudi perangai dia macam tu, maka suruh orang yang mereka tak buat, kan? Dia sama dengan perangai golongan munafik, semua itu juga. Jadi kalau sebagai bapa, kita tak nak bila dengan Yahudi, tak nak lah, kan? Jadi kalau tak nak, kita bukan sekadar tak nak jadi Yahudi, memang tak boleh pun. Tak nak jadi munafik, memang tak mau. Tapi tak nak ikut perangai mereka. Mereka suruh buat baik. Dalam konteks anak, kita suruh anak kita solat. Suruh, kita tak buat. Duk tengok drama. Seronok tengok drama. Pergi solat ni. Pergi over, kan? Sebagai contoh. Hantar anak sekolah agama, nak jadi anak agama. Tapi kadang diri tak tutup aurat. Tak solat. Anak pun confused. Dilema anak. Aku belajar solat wajib. Mak ayahku tak solat. Macam mana? Aku belajar aurat wajib. Mak ayahku tak tahu aurat. So macam mana? Dia confused. Sebab apa? Rupa-rupanya kita tidak berperanan. Sepatutnya, bila mana kita menyuruh anak kita buat baik, kita buat baik juga. Sebab itu, jangan suruh. Ajak. Buat sama-sama. Itu. Kalau setakat suruh tak jadi. Suruh memang dia boleh ikut. Kita suruh dia ikut. Tapi dia ikut dengan perasaan tak puas hati. Lama-lama anak ni membesar dan keadaan tak puas hati. Bila kita tak suruh, dia tak buat lah. Maka dengan sebab itu, kita ajak. Kaedahnya kita ajak. Sebagai bapa, jom kita solat. Kan? Jom kita pergi masjid. Jom kita solat sama-sama. Jadi mana kata kita jom ajak itu, dia tengok, ayah ajak, ayah buat juga. Jadi ayah tak tipu. Ayah tak tipu. Kalau tidak, ayah suruh tiba-tiba anak buat, dia mengendap tengok ayah buat dah. Kan? Ayah tidur. Jadi ini satu perkara yang kita kata tidak memberi satu contoh teladan yang terbaik. Sedangkan ibu bapa itu sebagai cerminan kepada anak-anak. Anak akan tengok madrasah yang pertama ialah ibu ayah dia. Itu yang pertama sekali sebelum pergi sekolah. Sekolah kedua macam Ustaz Syafizwan tadi, kan? Betul. Madrasah yang pertama ayah dulu.
Ayah yang mengajar Iqra' dulu apa semua. Lepas tu ayah pula hantar kepada sekolah-sekolah yang boleh mengajar pula. Sebagai satu bentuk bantuan. Yalah, kalau kita tak ada kemampuan, kita pun tahu bukan semua ayah punya kemampuan. Kadang-kadang kita sebagai ayah tak mampu. Tak apa. Kalau kita tak mampu, kita berfikir macam mana kita nak memampukan. Maknanya kita bagi apa kita kata ruang-ruang kepada anak kita untuk mereka belajar. Dan kita bagi support, sokongan dengan kita turut sama. Support tu makna kita buat sama-sama lah. Buat sama-sama. Terutama perkara-perkara wajib, kan? Perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat sama-sama. Maka itulah sesuatu yang kita dapat hindarkan diri kita daripada golongan yang disebut ayah penipu tadi. Ya. Ayah suruh tapi ayah tak buat, jadi ayah menipu. Ya, menipu. Ya, jadi itu perkara yang kita ingin belajar, ya, yang kita nak pastikan dalam diri kita ni buat sama-sama Ustaz ya, ajak buat sama-sama berbanding dengan disuruh sahaja kepada si anak, ya, kepada ahli keluarga, tetapi si ayah tidak berbuat bersama. Dan lebih daripada itu mungkin kalau Ustaz Safizwan, kalau ada satu pengalaman ajak buat sama-sama ni, apa perkara yang Ustaz Syafizuan segar dalam ingatan buat sama-sama, pengalaman manis bersama ayah yang mungkin Ustaz Syafizuan boleh kongsikan pada hari ini? Pengalaman manis. Inilah ayah saya, dia rajin istiqamah untuk ke masjid untuk salat 5 waktu berjemaah. Yang saya terharunya adalah dia tidak pernah, biasa kalau kita orang yang kurang upaya ini orang agak malu untuk menampilkan kita. Ya. Tapi ayah saya tak pernah fikir apa. Dia kata ada program agama, dia tahu saya nak ikut, saya minat. Dia tahu saya minat apa semua, dia bawa akhir ramai orang macam mana pun. So kemudian bila dia ajak saya, jom kita sama-sama sembahyang berjemaah, dia buat sekali sama-sama dengan saya seronok. Sebab ayah saya ada sebesar satu benda, kita jaga Allah, Allah jaga kita balik, Allah pelihara kita balik. Itu yang saya antara pengalaman manis. Saya pergi sama-sama dengan ayah saya pergi sembahyang berjemaah. Itulah antara saham yang kenangan yang saya boleh ceritakan kat sini. Terima kasih Ustaz Syafizuan, ya. Sebenarnya ayah mengajak anak itu Ustaz ya, sebagai satu perkara yang Ustaz cakap tadi, ajak sama-sama, ianya akan diingati, ya, sebagaimana Ustaz Syafizuan berkongsi pada hari ini. Dan kita ayah-ayah, ya, kalau boleh kita ni diingati pada perkara-perkara baik macam nilah, ya, ketika solat itu. Dan sudah tentunya bagi setengah ayah mungkin merasakan bahawa anak saya kecil lagi ke, ataupun kalau katakan anak kurang upaya ke, malu ingin ditampilkan, tetapi contoh yang ditunjukkan oleh ayah kepada Ustaz Syafizuan itu memberi kesan, malah kita dapat kesannya itu. Sebagaimana hari ini kita dapat mendengar perkataan ataupun ayat Al-Quran itu dibaca dengan merdu, dengan baik, ya, lantaran ayah memimpin, ya, membawa bersama, berbuat bersama apa yang ingin disampaikan kepada si anak. Jadi mungkin Ustaz, kita berada di hujung ini Ustaz, ya, kita ingin bersama dengan ayah-ayah yang ada di luar sana. Apakah nasihat penting? Pasal kadang-kadang ada yang rasa bahawa saya ni kurang beragama, kan. Saya ni mungkin anak ni nampak kecil, tak nampak dia pun tak apalah, bagilah dia tu. Tetapi dalam masa yang sama ayah ada dilema, ya, untuk memberikan yang terbaik. Kadang-kadang pasal dia sibuk nak pergi cari kerjanya, cari duitnya, jadi dia terumbang-ambing mengutamakan mana yang utama. Apa nasihat Ustaz agar ayah tidak mendustakan agama dalam mendidik keluarga? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama sekali kita rasa ayah Ustaz Syafizuan pada hari ini sangat berbangga terhadap anak dia. Kalau kita pun, kalau kita puas hati bila mana kita didik anak kita, dan alhamdulillah anak kita menjadi anak yang saleh, sudah tentu kita mendapat kegembiraan insya-Allah. Maka dengan sebab itu sebenarnya walau dalam kesibukan mana sekalipun, kita hidup kita sebenarnya atas dunia ini ada dia punya tahap-tahap dia, tempoh-tempoh dia. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata a'maru ummati baina 60 wa 70. Hadis rawahu Imam At-Tirmizi. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 hingga 70. 60 hingga 70 ni maknanya 60-70 ni lah menentukan kehidupan kita di akhirat untuk selama-lamanya. Kalau kita nak kita kata nak makan saja atas dunia ni, orang kata nak sekadar itu saja, akhirnya
kita tinggal kerja semua sekali. Maka dengan sebab itu, anak ni merupakan aset yang sangat-sangat penting. Kita jangan abaikan dalam konteks agama terutamanya. Benda ni fardu ain. Berapa ramai yang ayah-ayah yang menitik beratkan soal fardu kifayah tetapi mengabaikan fardu ain. Dia hantar anak dia pergi tuition macam-macam kan. Apa subjek dia tak pergi tuition? Semua subjek. Kan? Subjek bahasa Inggeris, subjek matematik, subjek sains baguslah untuk kita kata ilmuwan. Tetapi fardu ain tak ada. Baca Quran tak tahu, solat tak tahu. So bagaimana? Sebab tu saya kadang-kadang saya perhati juga di surau masjid, ayah-ayah alhamdulillah ramai juga yang masjid surau. Tapi saya duk tengok mana anak dia? Tak ada. Anak tak ada. Ada yang kadang-kadang saya tanya anak mana? Dia kata anak pergi tuition. Tuition pergi apa? Saya yang balik solat maghrib saya pergi ambil dia, pergi hantarlah. Pergi hantar ke tempat tuition. Jadi maknanya ayah kata dia datang maghrib dulu di masjid, sekali dia balik pula rumah, pergi ambil anak hantar tempat tuition. Sebab apa dia tak bawa anak sekali? Kan? Anak lelaki pula tu. Lagilah kan. Bawa anak sekali ke masjid, solat sama-sama. Selepas tu hantarlah ke tempat tuition. Jadi di situ kadang-kadang kita nampak benda tu alah dia pandai-pandai lah. Kita nampak benda tu kecil. Sedangkan impak dia sangat-sangat besar. Cuba kita lihat macam Ustaz Syafizwan sebut tadi. Sampai hari ni dia ingat jasa ayah yang ayah tak segan, tak malu nak bawa anak ni walaupun anak OKU, anak kelainan upaya. Pergi dengar kat kuliah, ramai-ramai orang tengok anak siapa ni. Tak malu. Sebab apa? Sebab ini anak aku, dia berbangga dengan anak dia dan lebih berbangga bila jadi anak yang saleh. Ini lebih berbangga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kebanggaan kita sebagai ayah ni sebenarnya tak terhenti dekat dunia kalau kita dapat melahirkan anak yang saleh. Tetapi sebagaimana kita sebut tadi, kebanggaan kita sampailah kita berada di alam barzakh yang disebut oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min thalath." Bila matinya anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Antara 3 perkara tersebut adalah waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kepada ibu bapanya. Jadi sebagai ayah kita nak anak-anak macam ni. Tapi dia takkan jadi sekelip mata. Perlu ada usaha daripada kita. Itu tanggungjawab kita. Kalau yang mana lepas tu tak apalah. Kita tak pernah buat sebelum ni, tak apa. Kita bermula daripada sekarang. Ramadan ini. Ramadan ni. Ramadan permulaan yang cantik. Orang kata apa? Better late than never. Itu pepatah yang daripada kecil kita dengar. Better late than never. Baik lambat tak apa. Daripada tak mau buat langsung. Jadi kita mengorak langkah daripada bulan Ramadan ini, Ramadan Al-Mubarak, yang memberi banyak keberkatan pada kita. Kita renung balik apakah tugas kita. Kita tak nak anak kita hanyut. Kita tak nak. Jadi kita nak bawa anak kita dekat dengan kita. Sebab tu kadang-kadang hari ni kita tengok kadang-kadang anak-anak dia tak dekat dengan ayah dia. Dia lebih dekat dengan kawan dia. Dia boleh share macam-macam dengan kawan dia. Tapi dengan ayah, menikus tuan-tuan. Dia tak nak. Sebab apa? Sebab ayah tak pernah rapat dengan dia. Ayah tak pernah bawa dia ke mana-mana. Terutama ke majlis-majlis ilmu, ke masjid, surau dan sebagainya. Jadi luangkanlah masa. Sesibuk mana pun kita kena luangkan masa untuk membawa kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui hakikat kewujudan kita, penciptaan kita di atas dunia ini untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Syauqi untuk sama-sama memberikan tausiah bersama untuk panduan ibu ayah, terutama ayah-ayah yang bersama pada hari ini, di mana kita tidak mahu jadi ayah yang penipu, satu dari segi menipu dari segi janji, dari segi menyuruh tapi tak buat, tapi lebih lagi tinggi menipu itu apabila kita mendustakan hak anak itu untuk diperkenalkan kepada agama, kerana agama itu perkara yang amat penting untuk kebahagiaan di sini sampailah ke akhirat nanti. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi ayah-ayah yang memimpin anak-anak dengan jujur dan mengutamakan mana yang utama. Kita berdoa dipimpin Al-Fadhil Ustaz Syafizwan pada hari ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lancarkanlah, Kau mudahkanlah ibadah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا في ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Waalaikumsalam taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan ya doa yang dibacakan yang dipimpin Ustaz Fizwan sebentar tadi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Syauqi bersama pada hari ini. Kita ingin membina ayah-ayah, kita menjemput ayah-ayah untuk menjadi ayah yang jujur, bukan ayah yang menipu, penipu ataupun yang mendustakan hak-hak bagi ahli keluarga. Inilah kempen yang kita ingin bekalkan, ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh bersama ya menyumbang dan juga memberi idea pada nombor hotline yang ada bagaimana untuk kita membina generasi keluarga yang jujur, yang mengutamakan agama dalam kehidupan masing-masing. Inilah kempen yang saya menyeru pada tuan-tuan kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak sebagaimana yang dinyatakan Ustaz Dr. Syauqi sebentar tadi. Inilah masa untuk mengajar anak, kalaupun ada di negeri-negeri yang tidak boleh bawa anak ke surau masjid, tetapi di rumah ambil peluang untuk berujar bercakap, untuk bercakap hal agama. Jangan sampai anak cakap hal agama hanya dengan ustaz sahaja tetapi tidak percaya pada ayah, padahal ayah adalah sebagai pemimpin untuk masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk terus menjadi ayah yang memimpin anak dan keluarga masuk syurga sekeluarga. أستغفر